Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Pak Mak Channel. Sudah tentu kisah pada hari bagaimana seorang pegawai bank terus saja menjadi kaya raya dan juga jutawan pada awal 1990-an. Iaitu pada ketika ini kita dengar pepatah sikit-sikit lama-lama menjadi bukit ya. So sudah tentu pada masa ini jika kita menabung sekalipun, kita pinjam RM10 sekalipun, kita simpan RM10 dan mengambil masa 10 tahun baru cukup duit untuk mendapatkan beli sebuah kereta azal. Tapi kisah ini agak menarik di awal 1990-an, yang mana kalau Pak Mak rasa jika tidak ramai orang tahu menggunakan komputer pada masa ini, dan Aman Shah ini adalah kisah tersendiri pada tahun tersebut. Sebelum tu, Pak Mak ingin katakan kisah ni terdapat banyak visi-visinya, tetapi yang menariknya di tajuk berita-berita pada ketika itu bagaimana Aman Shah ini berjaya mencuri menggunakan 1 sen sahaja dengan beberapa akaun pada 1990-an untuk mendapatkan kehidupan yang mewah. Kisah ini bermula apabila Aman Shah Ahmad yang ketika itu berusia 24 tahun bekerja di Hong Hua Bank di Jalan Raja Laut KL sebagai seorang eksekutif muda dengan pendapatan sekitar RM1,800 sahaja. Namun Ahmad ini adalah bekas jurusan akaun daripada UiTM yang merupakan pekerja bank yang rajin, dipercayai, dan kerana kerajinan atau kepercayaan inilah pengurus-pengurus bank memberi kepercayaan menguruskan akaun-akaun penting pengguna semua. Pada mulanya memang tidak nampak apa-apa dan semuanya berubah apabila pihak bank menghantar Aman Shah ini pergi mengikuti kursus komputer. Kat sinilah dia belajar selok-belok bagaimana menggunakan komputer. Di tahun 1990, mana ada orang pandai menggunakan komputer, dan Aman Shah ini beruntung kerana diberi kepercayaan dan mencipta satu perancangan licik untuk menipu sampaikan bank negara Malaysia pun tertipu sekaligus. Dan selepas training, dia diberi tanggungjawab sebagai ketua jawatan pemprosesan sistem pemilihan elektronik untuk dana security speed di Hong Hua Bank, dan menggunakan kuasa yang dimilikinya untuk memberi arahan palsu melalui sistem yang tersebut untuk memperdayakan pengurusan bank negara tersendiri. Dengan arahan seperti ini, dia senyap-senyap mengambil duit klien dan memindahkan ke akaun bank bermitra miliknya sendiri tanpa pengetahuan pihak yang sedar. Aman Shah juga telah mencipta satu program di mana sistem ini akan mengambil 1 sen daripada setiap akaun pelanggan di Hong Hua Bank. 1 sen sahaja. Sekali lagi 1 sen sahaja. Atau kalau 5 sen sekalipun, pihak ataupun kita sendiri tidak akan perasan bagaimana Aman Shah berjaya mengutip, dan korang bayangkanlah dalam berapa tahun je dia bekerja di bank tersebut, dia mensolak duit sampai 4 juta ringgit. Tetapi ada kalanya Aman Shah ni juga tidaklah bijak kerana dia membeli 6 biji kereta mewah dan selamba pergi show off di Plaza Bukit Bintang. So sudah kaya, apa yang terjadi adalah Aman Shah berhenti di bank tersebut dan membuka syarikat tersendiri, iaitu dinamakan Agensi Periklanan Bistro yang berada di Kuala Lumpur. Dan bukan setakat itu sahaja, kerana terlampau banyak duit, dia berjaya membeli 6 biji kereta mewah Lamborghini, Mercedes-Benz dan Porsche dan BMW bapa dia, Dan paling yang mengagumkan adalah Lamborghini Countach dan Porsche Carrera tiba di Malaysia melalui perhantaran khas yang diterbangkan melalui kapal terbang dari London. Manakala BMW 329i adalah sebuah kereta terpakai, tetapi yes, itu semua adalah kereta mewah. So untuk cover rasa kemewahan itu, Aman Shah sengaja letak parking di tempat-tempatnya untuk di pusat pameran di dekat Plaza Bukit Bintang, dan akan mengambil kereta tersebut jika mahu pakai pandai.
Untuk mengelakkan dikesan, semua kereta mewah itu dibeli secara cash dan juga dinamakan atas nama bini ataupun kekasihnya, dan itu dapat mengelakkan dia daripada kantor daripada awal lagi. Sepandai-pandai tumpai melompat dan akhirnya Aiman Shah tak kantor jua akhirnya. Kelemahan Aiman Shah apabila dia mula lupa diri apabila dia hadir ke segmen Sekapu Sirih pada 1990-an di TV3. Kali ini nasib tidak menyemerahi dirinya kerana bekas penguruh di bank lama secara kebetulan melihat episod televisyen siaran Aiman Shah. So bekas pengurusnya, bekas bos dia memang terkejut gila. Kenapa Aiman Shah ni memiliki duit yang banyak sedangkan dia tu anak buah ataupun kuli sahaja. Dan bagaimana Aiman Shah mampu memiliki kereta-kereta mewah? So dia pun berasa heran dengan aksi Aiman Shah yang betul-betul berbeza bagaikan langit dan bumi pada ketika itu. Maka bos dia berasa heran bagaimana Aiman Shah memiliki duit yang banyak dan melakukan audit dalaman. Dan pada ketika itulah bahu pihak bank tahu bagaimana Aiman Shah telah melesakkan duit sebanyak 4 juta. Gila babi betul, 4 juta. Dan barulah melakukan laporan polis pada selepas kejadian itu. Tak lama selepas itu pihak polis berjaya mengesan Aiman Shah dan berjaya melakukan penangkapan di sebuah kondominium yang terletak di Bangsa. Ibarat pelanduk yang lupakan jerat, akhirnya Aiman Shah ditangkap dan didakwa mahkamah. Melalui kenyataan daripada pengarah siasatan jenayah Bukit Aman ketika itu, Datuk Samsuri Arsyad, bahawa penipuan ini telah dilakukan dengan sangat teliti dan apabila dia berjaya memindahkan wang pelanggan bank ke dalam akaun selepas berjaya memecahkan rekod keselamatan yang direka khas untuk sistem perbankan Malaysia. Gila babi. Rupanya Aiman Shah ni memang betul-betul pandai pada ketika itu. Dan akhirnya Aiman Shah didakwa di bawah Akta Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman 10 tahun penjara dan denda. Dia juga menghadapi tuduhan yang berbeza, tuduhan menipu dengan jumlah mencecah 4 juta ringgit dan 10 tahun penjara untuk 4 juta. Adakah ianya berbaloi? Yang peliknya ketika perbicaraan berlangsung, hakim telah menetapkan ikat jamin sebanyak 200,000 dengan 2 orang penjamin. Bagaimanapun penjamin tidak mahu menjamin Aiman Shah. Mungkin tiada duit ataupun tidak boleh dipercayai. Aiman Shah gagal untuk diikat jamin dan akhirnya dihantar ke penjara Pudu pada ketika itu. So lalas Aiman Shah dihadapi bersalah dan dipenjarakan selama 5 tahun selepas kes dibicarakan di mahkamah. So apa yang kita boleh belajar dari kisah ini? Apabila kita dah jadi seorang pencuri, tiada keberkatan dalam hidup. Ingat, walaupun kita ambil hanya 1 sen, hanya satu sen, itu bukan hak kita, hak orang lain. Dan akhirnya kisah Aiman Shah ini menjadi tauladan bagaimana sistem pembakan kita kurang bagus, masih kurang bagus pada ketika itu, dan juga pengajaran pada diri kita bagaimana kita sendiri harus bertanggungjawab. Bagi Pak Mat, sampai di sini lalu kisah Aiman Shah, dan jumpa lagi daripada episod yang akan datang. Jika anda memiliki apa-apa komen ataupun cadangan untuk tajuk lain, boleh tulis di ruangan komen. Jumpa lagi.